Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dirmati Fadilatul Imam Pengusi Tengkuasa Masjid Lama, ya, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Malam ni dapat kita bersama, ya, sekali-sekala, ya, kebetulan waktu balik, ya, kemari, dan insya-Allah kita berada dalam situasi suasana dunia, ya, sedang berdepan dengan suatu musibah yang belum selesai, dan negara kita juga termasuk di antara yang berdepan dengan pelbagai ujian-ujian yang besar, ya, sama ada isu banjir, COVID tak selesai, kehidupan masyarakat dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang hamba Allah, mungkin kita boleh berkongsi beberapa perkara yang saya tengok kekuatan yang ada pada orang Islam. Ya, kita sebagai hamba Allah, asas kekuatan kita menilai sesuatu itu ialah daripada kacamata Islam. Walaupun hari ini media sosial telah pun menjadi hakim lebih dulu pada mahkamah, ya, dan, ya, meletakkan, ya, situasi yang sangat tidak menentu, ya, sebab boleh kata hampir semua kita ni ada handphone, semua kita ada WhatsApp, semua kita ada pelbagai medium dalam media sosial. Dan hari-hari kita habis masa berjam-jam dengan handphone kita. Ya, tanpa kita sedar, handphone kita telah ambil waktu kita berzikir, waktu kita ibadah, waktu kita dengan keluarga, waktu kita dengan anak-anak, waktu kita dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kita lama tak jumpa kawan, kita pun telefon ajak minum sekali, tapi sampai di kedai masing-masing dengan handphone masing-masing. Ya, padahal ajak nak jumpa, nak borak, tapi bila masing buka handphone, kita dilekakan dengan berbagai-bagai perkara dalam media sosial. Yang kita semua bergantung. Ya, benda ni benda yang penting. Saya rasa tak ada siapa yang tak ada handphone. Satu masa sampai kita terpaksa belajar melalui online. Maknanya lebih penting lagi. Hari ini sampai ke peringkat, ya, semua orang tua ke orang muda pergantungan pada telefon ni terlalu besar. Ya, dan pergantungan ini dia sama ada kita guna tempat yang baik atau kita guna tempat yang tak elok, dia terbuka, bebas. Dulu kita boleh khabar anak kita, jangan pergi berkawan dengan sipulan-sipulan, jangan tonton cerita-cerita tak elok. Hari ini semua terbuka. Ya, dan kita dapati situasi inilah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Satu zaman kata Nabi, ya, akan ada orang yang bercakap dengan urusan orang ramai. Dia bercakap walaupun seorang, tetapi dia bicara dengan semua manusia. Dia share saja beribu orang, ya, beratus orang yang akan tengok. Dan semua bagi respon. Ya, sahabat-sahabat bertanya Nabi tentang satu istilah yang Nabi guna, yang sahabat tak pernah dengar. Nabi kata akan sampai satu masa nanti, kamu akan hidup satu zaman di mana orang yang baik dianggap sebagai orang yang hina, orang yang jujur dianggap khianat, orang khianat dianggap jujur, orang yang baik dianggap jahat, berubah semua. Ini bukan cerita Dajjal ni, Dajjal cerita lain. Ya, Nabi sebut akan sampai satu masa nanti, ya, manusia dah tak malu dah nak buat maksiat walaupun depan orang alim, walaupun depan mak ayah sendiri. Dia tak ada segan silu dah. Ya, jadi sampai masa tu. Dan pada waktu itu kata Nabi SAW, ya, muncullah satu zaman dipanggil zaman Ruwaibidah. Ini hadis Ruwaibidah, kalau tuan-tuan tarik dalam internet tu tak akan jumpa tentang hadis Ruwaibidah. Ya, sahabat-sahabat tanya apa makna Ruwaibidah. Ruwaibidah ni apa dia Rasulullah? Makna sahabat pun tak tahu. Ya, sahabat pun tak tahu apa Nabi guna istilah Ruwaibidah, sahabat pun tak pernah dengar. Nabi kata orang yang bicara urusan orang ramai, ya, dan, ya, dia bercakap tapi melibatkan kepentingan orang ramai dan tak peduli apa-apa.
Ya, dan betul-betul dia berlaku zaman kita. Zaman yang penuh dengan fitnah, dengan ujian. Ya, zaman ni mungkin orang yang paling baik di kalangan kita, orang tak ada handphone agaknya. Ataupun ada handphone 430 tu yang sekadar untuk call, untuk terima call je. Ya, tapi keperluan mutakhir ke depan lebih mendesak. Ya, kena ada Android dan sebagainya. Cabaran ini saya duk perhati ialah dengan umur 60, saya 61. Ya, setiap zaman itu saya duk bicara orang tua-tua, dicerita payah budak muda sekarang. Sejak zaman dulu lagi saya dengar. Tahun 70-an sudah mula dengar orang tua-tua kata payah budak-budak muda sekarang, bukan nak dengar cakap kita. Ya, bimbang. Mak ayah bimbang dengan anak-anak ni sejak depan dulu. Setiap zaman itu, setiap tahun itu begitulah. Setiap zaman ada ujian sesuai dengan zaman dia. Ya, zaman dulu mungkin bapa bimbang anak pergi mandi sungai, masuk hutan, sesat, begitu. Ya, zaman lepas itu bimbang dengan dadah. Zaman satu masa dulu kita cukup bimbang anak kita terlibat dengan dadah. Ya, sekarang orang bimbang sampai apa? Sampai anak kita tak tahu apa dia belajar, apa dia buat. Dah tak boleh berkawan, tak erti bergurau. Ya, kadang-kadang ya, dia hidup tengah malam, siang tidur. Ya, kerjanya tengah malam. Ya, kadang-kadang sampai tengah malam duk main game, cakap seorang. Zaman dulu kalau cakap seorang ni orang gila. Ya, zaman dulu. Tapi sekarang dah jadi satu fenomena yang mengubah semua benda. Apa pun saya duk tengok ya akhi, ubah macam mana pun manusia tetap dia kena hidup, dia kena mati. Ya, tetap akan berdepan dengan kehidupan dan kematian. Gilah kok mana pun akan tetap mati, akan tetap dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amalan yang kita buat. Hidup perlukan makan, makanlah. Tapi apa yang kita makan bergantung kepada keimanan kita. Orang beriman dia tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh, ya. Tapi orang yang tak beriman, yang tak peduli, hari ni saya tengok manusia tak lagi, orang Islam ni tak makan lagi daging babi. Tapi maki hamun, cerca, fitnah tu jadi mainan dah sekarang. Ya, tak rasa bersalah, tak rasa berdosa pun. Ya, daging babi tak makan, arak tak minum, tapi fitnah tu lebih teruk lagi. Ya, hingga semua benda buat, semua tak kena. Buat gini tak kena, buat gini tak kena, semua tak kena. Pasal apa? Kerana kita dikuasai oleh orang lain. Ya, sebab tu hikmah Allah Taala bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh manusia. Dulu kita tak faham. Saya sendiri pun, pasal apa setiap umat tu untuk setiap nabi untuk umat masing-masing, kecuali umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Ya, sekarang baru kita zaman Nabi 1400 tahun dulu, Allah utuhkan Nabi Muhammad, risalah dia sampai seluruh dunia. Bukan sampai saja, sesuai seluruh dunia. Sekarang lagilah kita buat kuliah sini, seluruh dunia boleh ikut. Ya, orang main bola di Amerika, kita boleh ikut seluruh dunia. Waktu ini tak berhajat pada ramai Nabi. Seorang Nabi cukup dah. Ya, bahkan sekarang kita tengok ruang itu, kalau kita nak belajar lah sekarang, nak dengar kuliah lah, tuan-tuan buka handphone, buka live punya program kuliah, berpuluh setiap lepas maghrib, setiap lepas subuh, setiap waktu. Terpulang pada kita nak tengok yang mana. Ya, betul-betul terpulang pada kita. Tapi saya ingatkan diri saya dan semua, ya, kadang-kadang kita tak sedar berjam habis masa kita dengan handphone kita. Dan dia telah mencuri waktu ibadah kita, waktu baca Quran kita, ya, dan sebagainya. Itu sebagai mukadimah. Yang kedua, ya, saya kebetulan, saya dulu ni duduk di Putrajaya. Kerana tugas lah. Ya, kerana tugas. Ya, duduk sewa rumah sana. Ya, ada satu benda yang saya rasa sangat bagus yang ada di sana yang kita boleh berkongsi. Hampir semua masjid yang saya pergi, ya, di Putrajaya tu malam hari, lepas Isyak, mereka akan baca surah Al-Mulk. Hampir semua masjid. Hampir semua masjid. Lepas main Isyak, ya, dia akan baca surah Al-Mulk ramai-ramai, berjemaah. Tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Ya, anda rasa ini kita boleh kongsi. Mereka print, ya, satu surah tu, ya, buat 5 minit, elok-elok, ya, belakang depan, satu surah, kemudian diedar pada jemaah semua. Pakat baca lepas main Isyak, baca sebelum balik ke rumah. Dan memang kalau kita tengok surah Al-Mulk ni satu surah yang Nabi suruh kita baca sebelum kita tidur. Nabi suruh baca tiap-tiap malam. Jauhi fitnah, jauhkan kita daripada fitnah kubur.
Hari pertama kita mati, mak ayah kita menangis, adik-beradik kita menangis, isteri kita menangis tu, kita tak peduli apa dah tuan-tuan. Ya, tak peduli apa dah. Ya, atas dunia dengan alam kita ni dah langsung dah. Ya, macam kita sekarang bila kena COVID. Dulu bila orang sakit kita pergi ziarah, sekarang sakit tak boleh nak pergi ziarah. Ya, dulu bila orang meninggal kita pergi urus jenazah, sekarang tak boleh urus jenazah. Maknanya dah berubah. Tak apalah, alam bila seorang hamba Allah meninggal dunia kata Nabi SAW, maka bila masuk kubur malaikat mari. Yang jadi pelindung kita pada waktu itu ialah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Sebab tu Nabi kata bacalah surah Al-Mulk setiap malam. Kita jadikan amalan kita. Amalan kalau kita buat sekarang ni pun saya yakin sebahagian kita baca, tapi tidak semua baca. Yang keduanya tidak tiap-tiap malam kita baca. Waktu ingat, waktu ada masa kita baca. Tapi bila dia buat sistem macam tu, saya pergi surah-surah, hatta surah-surah kecil pun selepas isyak mereka akan baca surah Al-Mulk. Ya, jadi elok juga kalau saya rasa di antara kita boleh berkongsi, ya, kita photostat satu surah ni, kita eliminate elok-elok, kemudian kita edar pada jemaah semua, insya-Allah. Lepas baca jangan balik, baca simpan sini balik. Ya, walaupun surah ni saya rasa tuan-tuan ada handphone, dalam handphone semua ada. Ya, tapi Quran ni dia walaupun kita hafal surah tu, tapi kita tengok tu boleh pahala. Walaupun kita dah hafal Quran. Yang surah Al-Mulk ramai orang hafal lah. Ya. Tapi tengok huruf tu dapat pahala. Malam ni saya bercadang untuk memulakan sedikit kupasan tentang surah Al-Mulk. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita insya-Allah. Kita baca 2-3 ayat pertama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Subhanallahazim. Kita ambil 3 ayat insya-Allah, nanti tuan-tuan boleh sambung. Ayat ini dia special. Dalam Quran ada beberapa surah yang Allah Taala sebut dengan kalimah tabaraka. Tabarak. Tabaraka ni ada dalam Islam je tuan-tuan. Dalam agama lain tak ada. Tabaraka maha berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat-berkat ni benda datang daripada Allah. Ulama-ulama bahas berkat ni apa dia berkat? Apa sebenar berkat? Makna mudahnya berkat ini ialah ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Kalau kita ada harta, bertambah kebaikan harta kita. Kalau kita ada umur, semua kita ada umur kita bertambah keberkatan, bertambah dia punya umur kita tu, kebaikan pada umur tu. Umur mungkin pendek. Ya, umur mungkin pendek. Sebenarnya panjang ni kita je rasa perlu panjang. Ya, tapi kalau tengok dalam sejarah Islam, ya, ada seorang sahabat Nabi tu, Sa'ad bin Mu'az tu umur berapa tahun? Saya 30 tahun meninggal dunia. Ya, mati dia. Ya, Nabi menjinjit kaki pergi ke kubur dia. Ya, kubur dia ada di Baqi'. Ya,
Sahabat-sahabat tengok Nabi menjinjit kaki. Ya Rasulullah, pasal apa kamu tak berjalan biasa? Nabi kata, ribuan malaikat turun mengiring jenazah dia. Aku khawatir terkena sayap-sayap malaikat yang mengiringi jenazah dia. Masya Allah. Ya. Ada orang yang hidup dia kadang-kadang kita minta panjang umur dalam ibadah. Ya, panjang umur dalam keberkatan Allah. Tuan-tuan jaga orang paling jaga makan, jaga paling minum, paling jaga riadah Rasulullah lah. Umur dia 63 tahun. Tak apalah. Tabaraka maha berkat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala ketinggian dia, segala kelebihan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allazi biadihil mulk. Yang di tangannya segala kerajaan. Ya, kerajaan atas dunia banyak. Kerajaan manusia banyak, kerajaan haiwan banyak, kerajaan seluruh berbilion kerajaan-kerajaan yang ada atas muka bumi. Ya, di langit, di bumi, tapi Allah kata allazi biadihil mulk, di tangannya lah segala kekuasaan. Raja yang paling sebenar-benar raja Allah. Sebab tu bila kita semayang, alhamdulillah ar-rahman maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dialah raja pada hari yaumiddin. Yaumiddin tu apa dia? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaumiddin tu ialah hari yang kita tak miliki apa-apa, tak ada apa-apa. Ya, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada harta, tak ada amalan kita adalah amalan, tapi Allah terima tak terima kita tak tahu. Sebab tu dipanggil yaumiddin. Hari yang kamu tidak miliki apa-apa. Kita tuan-tuan, bila kita pergi satu tempat, kita jumpa anak beranak kita, seronok. Kita pergi Mekah lah. Pergi Mekah, jumpa orang Melayu. Seronok dah. Duduk Malaysia, jumpa orang Melayu tiap-tiap hari, tak apa. Pergi luar negara, jumpa orang Melayu. Seronok. Akhirat besok, kita ingat bila kita mati, ya, isteri, suami dia meninggal, harap-harap jumpalah dia pada mahsyar. Anak jumpa ayah, jumpa mahsyar. Ya, memang kita rasa begitu. Saya pun duk fikir begitu. Tapi bila saya buka Quran, Allah kata tak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu Allah kata seorang ibu lari pada anak dia. Ayah lari pada anak-anak dia. Suami lari pada isteri dia. Sahabat-sahabat lari pada sahabat-sahabat. Masih yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu seorang lari daripada saudara dia. Ingatkan jumpa nak berpeluk lah. Pisah dengan suami 40 tahun, suami meninggal dunia. Harap jumpa daripada masa jumpa. Ini bagi orang yang di waktu itu. Ya, kenapa kan dahsyatnya hari tersebut? Ya, dahsyatnya hari itu. Masing-masing miliki, dipikir diri dia je. Satu hari Nabi SAW tidur atas riba Aisyah. Ya, Aisyah mengusap-ngusap kepala Nabi SAW. Nabi tertidur. Ya, Nabi jaga setelah Nabi rasa ada air mata Aisyah jatuh. Ya, Aisyah tak menangis. Ya, diusap kepada Nabi itu, Aisyah menangis. Ya. Bila Nabi tengok Aisyah menangis, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa Aisyah kenapa menangis? Kata Aisyah, ya Rasulullah, bahagianya kita hari ini. Ya, kamu tidur atas riba aku, kita bergurau, kita bersenda, suami isteri. Berjanjilah padaku ya Rasulullah, bahawa kamu tidak akan lupakan aku. Janjilah. Kalau takdir Allah, aku mati dulu, kamu juga akan lupakan aku. Tapi dia tak pesan kamu jangan kahwin lagi. Tak. Ya. Kahwin. Sebab yang mati tak boleh buat apa dah. Di akhirat besok, ya, seorang suami Allah Ta'ala bersama dengan isteri masing-masing. Dan seorang isteri akan bersama dengan suami masing-masing. Ya, cuma dia kata, ya Rasulullah berjanji kamu jangan lupakan aku. Kalau aku mati dulu, kamu jangan lupa aku. Kalau kau mati dulu, aku tidak akan lupakan kamu. Kata Nabi, wahai Aisyah, ada 3 tempat. Seorang tu tidak akan ingat orang lain. Melainkan dia ingat diri dia saja. Ada 3 tempat. Kita tak akan ingat orang lain dan kita tak fikir nasib orang lain, kita tak peduli pun orang lain. Kita fikir kita saja. Ya. Waktu di surat amalan diserah, waktu serah surat amalan. Ya. Yang kedua, waktu ditimbang amalan. Dihisap.
Yang ketiga, waktu lalu atas titian sirat. Saat itu kita tak ingat orang lain. Kita nak ikut selamat kita je. Ya. Allah. Lepas tu lah tuan sekalian, bila masuk syurga, barulah kita cari. Dah tenang, dah linang semua suasana dahsyat tu. Ya, bila dahsyat tu, waktu tengah kelam kelibut tu, memang kita fikir kita je. Baru ni ada seorang Allah meninggal waktu banjir. Baru kahwin. Ya. Seminggu kahwin. Ya. Tiba-tiba kena banjir rumah dia. Ya, dia nak kira air, dia lari keluar, sampai luar teringat baju pengantin. Berlari masuk semula nak ambil baju pengantin, akhirnya lemas, meninggal dunia. Ya. Seorang ibu, na'udzubillah, contoh, rumah terbakar. Dia lari keluar, tengok anak tak ada. Dia akan lari masuk semula ambil anak dia. Ya. Walaupun kita pegang, jangan makcik, jangan. Dia nak juga, pasal apa sayang pada seorang anak. Itu dunia. Tapi dahsyatnya goncangan hari kiamat ni, kata Allah Ta'ala, seorang ibu yang menyusu anak pun akan tinggal anak yang sedang disusukan. Ya allazina amanu taqullah, ya allazina amanu taqullah, apa ya tu? Allah sebut dahsyatnya seorang ibu yang, seorang perempuan yang tengah mengandung akan gugur kandungan, seorang ibu tengah menyusu anak, tinggal anak dia. Kecuali setelah tenang. Bila tenang semua, barulah mana masuk syurga. Mana sahabat kita, mana anak kita, mana saudara kita, mana kawan kita. Ini dalam syurga. Dalam syurga suasana lain. Ya. Sebab tu dalam syurga besok kita bukan tanya mak ayah kita saja. Kita akan tanya mana kawan kita. Yang pergi surau sekali, yang semayang sekali, mana kawan kita. Ya. Tanya malaikat. Wahai malaikat, di mana sahabat saya? Dia ni sama saya dulu. Ya. Oh, dia dalam syurga Firdaus. Oh, dia dalam syurga Al-Ma'ad. Kita pergi ziarah dia. Macam sekarang lah. Ya, sekarang boleh telefon. Kita pergi ziarah kawan kita. Dalam syurga, ahli syurga masing-masing pergi saling ziarah menziarahi. Ya. Bila jumpa tu borak. Cerita tentang dunia dulu. Macam kita orang tua-tua jumpa. Dulu Allah sini banyaknya rusa. Oi. Ya. Ikan banyak sungguh. Cebok je ada ikan. Cebok je ada ikan. Punya banyaknya. Cebok air ada ikan. Cebok air ikan. Kata kawan tu. Tempat saya lagi banyak. Sepok ikan baru boleh ambil air. Oh. Kan. Cerita. Masing-masing duk borak cerita. Cerita apa? Cerita orang tua. Cerita zaman waktu muda dia. Di akhirat besok. Ahli syurga cerita tentang dunia dulu. Di mana kawan kita? Malaikat mana? Dia kata kawan kamu dalam neraka. Allah Rabbi, ya Allah. Kita dengar kawan neraka kita merayu masing-masing, ya Allah tolonglah dia saudaraku. Allah kata pada dia, wahai malaikat, bawa dia ke tepi neraka, keluarkan sahabat dia tu. Maknanya kita ni boleh tolong sahabat kita, kawan-kawan kita ni tuan sekalian, sampai dalam syurga. Sampai dalam syurga kita boleh tolong. Keluarkan. Ya, dengan rahmat Allah, maka Allah kata keluarkan sahabat dia ni. Ya, itu penting. Sahabat ni bukan habis dunia. Dalam kubur malaikat tanya siapa saudara kamu. Dan di akhirat pun Allah tanya, dia nak tolong kita, saudara kita ni lah. Dalam syurga pun kita boleh tolong keluarkan dia. Allahu Rabbi. Allazi biyadihil mulk, dalam genggaman Allah semua kerajaan. Sebab tu bila kita, kebetulan saya dulu jadi menteri, ya, kita tahulah, ya, bila kita duduk dengan tugasan, ya, yang dipertanggungjawabkan kita, masing-masing ada sektor, masing-masing ada kementerian, kita jaga masing-masing. Ya. Itu pun macam-macam benda nak kena fikir, macam-macam benda nak kena buat. Bayangkan kerajaan Allah Ta'ala mentadbir seluruh semuknya dengan bilion, semuknya dengan manusia, bilion jenisnya dengan perangai manusia, dengan rezeki dia. Semua sekali Allah bukan cipta saja, bahkan Allah tadbir, Allah urus, Allah atur. Dan tak ada seorang pun yang terlepas daripada pemerhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua. Kalau Tuhan buat terlupa bagi nyawa kita 5 minit terlupa, minta maaf lah, lupa buka Swiss. Mampu kita ni tuan-tuan. Ya, mati manusia ni. Terlupa bagi rezeki. Kita dengan kawan-kawan biasa terlupa. Allah Ta'ala mengatur seluruh makhluk dia. Rezekinya, ajal, mautnya, semua sekali. Benar-benarlah disebut biadihil mulk. Di dalam inilah benar-benar kerajaan. Ikut hati saya kalau semayang ni, kalau boleh kita nak semayang dekat-dekat. Lama dah semayang jauh-jauh. Ya, saya jumpa dengan
Menteri Kesihatan. Dia kata tak boleh pertimbang ke. Ya, semayang dekat-dekat. Dia kata dia pun kalau boleh nak. Ya. Tapi semayang dekat-dekat ni dia tidak wajib. Kalau wajib tak ada pilihan lah. Kita boleh buat. Tapi dia sunat. Ya. Dia sunat maknanya kalau semayang dekat dapat pahala sunat. Semayang jauh tak dapat pahala sunat. Tapi batal ke semayang? Tidak. Rosak ke semayang? Tidak. Cuma dia kata tak tahulah varian COVID ni sekejap timbul yang baru, lepas baru tumbuh yang baru, lepas baru timbul yang baru. Ini Omicron. Kadar jangkitan dia 70 kali ganda lebih cepat daripada varian sebelum ni. Selisih 15 saat selisih boleh jangkit. Allahu Rabbi. Lepas macam mana? Saya kebetulan pergi umrah baru ni. Ya, kebetulan sebelum berlaku banjir, sehari sebelum berlaku. Ya, balik awal lah, oleh kerana banjir tu, saya balik awal sebelum Perdana Menteri minta balik, saya mendah balik dia pun. Ya, saya pergi sekejap je. Ya, jemaah lamalah, jemaah pergi ikut jadual lah. Sepatut saya balik 1 hari bulan. Saya balik 24 hari bulan. Ya, 18 pergi sampai 19, 20, 21, 22. Ya, 23 tu dah pergi Madinah sehari, sekejap je pergi Madinah, ziarah Nabi sekejap, masuk Raudah sekejap, terus ke airport. Balik-balik, test positif. Ya. Alhamdulillah, tak demam, tak apa, tak ada batuk, tak ada apa. Saya kata betul ke positif? Dia kata memang result positif. Faham macam mana? Orang pakai gelang kuarantin. 10 hari duduk dalam bilik ni tuan-tuan. Allah Rabbi. Si baik ke ada binatang ni. Dia masa kita gunalah berhubung dengan kawan-kawan di luar. Allahu Akbar. Jadi kita pakai doa. Di Mekah masa saya pergi tu sekalian, memang kita kena masuk dia punya tawakalna, dia program macam MySejahtera lah. Kita nak pergi umrah, kita kena mohon kebenaran, beritahu dia, biasa lulus lah. Tak pernah tak bagi. Ya, nak pergi, kita buat, kemudian kita masuk. Kita pergilah umrah. Masuk, kita boleh tawaf. Tawaf tu nampak ada penjarakan sikit. Tapi bila sa'i ramai-ramai di Bukit Safa, Bukit Marwah tu, nampak crowded sikit. Di Bukit Safa, kemudian waktu berjalan tu, okeylah jauh-jauh. Tapi bila sampai di Marwah, dia kan ada orang berhenti apa semua tu. Dia, ya. Bila waktu berjangkit, wallahualam. Ya. Tapi jemaah pun dah nampak ramai. Saya tengok, hampir-hampir nak pulih macam biasa. Ya. Cuma tawaf sunat tingkat atas. Yang di bawah hanya yang buat umrah saja. Umrah yang pakai ihram boleh di bawah. Yang pakai baju biasa nak tahu sunat atas. Tak apalah nak sebutnya. Bila saya bincang, saya kata masjid ni yang paling boleh patuh SOP. Ya. Kalau kita rapat sejadah ni pun kita tak ada sentuhan. Cuma kebimbangan itulah, bimbang. Ya, ialah satu, yang keduanya dalam keadaan jarak pun tak penuh juga masjid. Ya, jarak ni pun tak penuh. Ya, kalau rapat nampak lagi tak penuh. Tapi soal penuh tak penuh tu soal nombor 2 lah. Tapi orang yang nak mari jemaah ni dia nak jaga. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita harapkan ya, kita boleh beberapa negeri dah mula benarkan. Saya pergi Mekah baru ni pun semayang rapat-rapat. Saya pergi ke UK sebelum tu, ada persidangan COP. Saya semayang di masjid apa-apa lah. Ya. Tapi sekarang Omicron di US 1.3 juta orang sehari jangkitan. Di US sendiri 250 ribu, 260 ribu sehari. Di UK. Di Perancis pun 260, 270 ribu sehari. Mana kadar jangkitan tu kuat, tinggi. Tapi saya balik-balik saya tahap 1 je lah. Di tahap 1, tahap 2. Risiko tak tinggi sangat lah. Walaupun dengar positif ni lain macam tuan-tuan. Ya, dengar positif ni, habis hayat baca. Habis doa. Ya. Pasal apa? Mudarat penyakit ni tak sama dengan kurak. Kalau korang kurak tak semayang, dia tak semayang juga tuan-tuan. Tapi orang kena positif ni, orang tak pernah pergi mari nak baca Quran, dia akan baca Quran. Orang tak pernah semayang, akan semayang. Pasal apa? Dia boleh bawa kematian. Orang takut dengan kematian.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tuan-tuan mana fikir, saya kebetulan Jabatan Meteorologi itu buah kementerian saya. Kita ada pemantauan taifun ni, ribut ni. Ribut berlaku di Filipina 18 bulan tu. Ya. Radar yang bagi maklumat dunia ni berada di Hawaii, di bawah Amerika lah. Ya. Tuan-tuan biasa dengar, tengok dulu filem Hawaii Five-0. Ya. Hawaii Five-0 ialah Hawaii tu negara ke-50 Amerika. Sebab itu disebut Hawaii Five-0. Negara Hawaii itu ialah wilayah ke-50 Amerika. Dia pusat ramalan, pusat kawalan maklumat tentang taifun ni, trop ribut ni berada di Hawaii. Pukul 11:30 pagi tu dimaklumkan ribut dah berhenti. Di Malaysia lah. Dia bergerak ke lain. Ya. Tak ada amaran tentang ribut di Malaysia pada hari berkenaan. 11:30. Tetapi apa berlaku tu kan? Tiba-tiba terbentuk satu lorongan. Angin tu dia berlorong daripada pantai timur, dia cross Banjarnegara Wangsa dan membentuk tekanan rendah udara. Bila tekanan rendah, macam kita tarik benda, semua udara akan berkumpul tempat tu. Dan dia membentuk satu pusingan dan berlaku hujan yang sangat lebat, sangat luar biasa. Allahu Rabbi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ada orang tanya, Ustaz, boleh ke kita buat ramalan? Kan ramalan ni salah. Meramal ni kan tak boleh. Ya. Boleh ke kita buat ramalan? Boleh. Yang tak boleh tu ramalan nasib. Ya. Ramalan nasib kita. Ya. Satu hari saya lalu satu tempat. Ada seorang Cina, dia tengah buat, dia bahasa ramalan nasib, dia buka dia punya kemah dia, tunggu orang. Dia nak ramal nasib orang marilah. Ya, saya tanya dia, you sendiri tak tengok ramalan nasib you ada orang, tak ada orang mari sini? Dia pun tak tahu. Sepatutnya dia tengok dulu ada orang, tak ada orang tempat tu. Tak, dia pun tak ada buat ramalan. Ya. Ramalan nasib tu haram, tak boleh. Adapun cuaca, sebenar ramalan bergantung pada pergerakan angin, berapa kelaju angin, arah angin mana, dan dijangka bila sampai situ akan berlaku. Macam kita lah. Kita bawa kereta, traffic light tengah kuning. Kita boleh ramal dah, sempat tak sempat dengan merah ni. Itu ramalan begitulah. Ramalan cuaca. Tetapi yang menentukan hakikat sebenar, balik pada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta. Dia yang menjadikan kematian. Ulama bahas, kenapa Allah sebut mati dulu? Kenapa mati dulu? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menjadikan mati dan hidup. Kenapa Allah sebut mati dulu? Ya. Kerana mati itu lebih dirasa, ulama bahas panjang, perbahasan macam-macam pendapat. Ya, ada yang berkata kerana mati itu lebih terkesan daripada kita berbanding hidup. Dengar berita mati itu lebih menimbulkan kesan sedih, kesedihan ramai berbanding kehidupan. Oh, pak mak tu dapat anak baru. Ya, oh alhamdulillah. Tapi dengar berita si pula meninggal dah. Masya-Allah, innalillah. Kita terkesan. Yang kedua kata ulama, kerana asal kita tak ada. Kita ni asal dulu tak ada. Ya. Pagi Jumaat kita sunat baca surah Insan. Hal ata 'alal insan hinun, ya. Tidakkah manusia ingat bahawa sebelum itu kamu tak pernah disebut pun. Lam yakum syai'an mazkura. Kamu tak pernah sebut nama. Tuan Ibrahim ni tak ada. Sahku Tan Sri ke, tak ada langsung. Nama pun tak ada. Kita sebelum ni orang tak kenal, nama pun tak ada. Allah Ta'ala melahirkan kita ke dunia. Maka asal tak ada, maka kan itu Allah sebut mati dulu kerana asal kamu tidak ada. Dikumpulkan. Asal dulu jasad di tempat lain, roh tempat lain. Dikumpulkan dalam rahim ibu, kemudian keluar ke dunia. Liyabluwakum. Untuk menguji kamu. Sebab tu kadang-kadang saya duk tengok ujian semua kita diuji oleh Allah. Semua kita diuji oleh Allah. Tapi bagaimana sikap kita dengan ujian? Ada orang dengan ujian tu jadi syirik pada Allah. Ya. Dengan mari ujian dia syirik pada Allah.
Dengan sebab ujian, dia tak sabar bunuh diri. Dengan sebab ujian, sampai dia maki, dia menyalahkan orang lain. Tak pernah dia bersalah. Dia tak fikir pun dia salah. Ya. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, coba ujian, bencana ni, mungkin sebab dosa. Kalau ikut Nabi lah, kalau ikut hadis Nabi. Dan Nabi tak pernah bohong. Iza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad dahalu bi anfusihim azab Allah. Ini hadis sahih. Misalnya, bila zina dan riba telah berluasa dalam satu tempat. Sekarang zina berluasa tak? Berluasa. Budak sekolah kecil, budak sekolah rendah berzina, budak sekolah menengah berzina. Na'udzubillah. Bukan saja dia berzina, dia rakam gambar dia berzina, dia share dengan kawan-kawan gambar dia berzina. Ya. Tak ada malu. Dia tanggal pakaian dia, ni TikTok punya ni. Ya. Tak ada segan silu, dia share dengan orang lain. Siap suruh, tolong share. Ya. La ilaha illallah. Nabi kata bila zina telah berluasa dalam masyarakat. Dan riba telah berluasa dalam masyarakat. Riba ni dah lama berluasa dalam masyarakat. Mereka telah halalkan, Allah timpakan azab kepada mereka. Nabi kata, bila dua perbuatan ini berluasa, mereka telah halalkan, telah izinkan. Mereka minta supaya bala Allah turun. Ya. Kita Malaysia ni gempa bumi tak ada. Alhamdulillah. Gunung berapi tak ada. Alhamdulillah. Kita ada banjir. Ribut besar tak ada kita. Ya. Negara lain macam-macam. Kalau Jepun tu macam-macam. Tsunami pun berlaku, gempa bumi berlaku, gunung berapi pun berlaku. Kita Malaysia ni banjir. Dulu banjir Pantai Timur je. Selangor tak pernah terfikir bahawa satu hari dia banjir boleh teruk pada Kelantan. Tak pernah fikir. Ya. Ikut ramalan hujan tu sekalian, di Johor, hujan bahagian selatan. Tiba-tiba hujan bahagian utara Johor turun. Baru ni, waktu Dian. Ya, Dian baru ni, kalau ikut ramalan cuaca, pusingan angin tu, dia bukan turun di Dian. Dia turun di Kulim. Ya. Kita jangka di Kulim. Tapi tiba-tiba berubah sikit, dia terus turun di Dian. Allazi khalaqal maut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berkuasa Allah Ta'ala. Allah kata Allah jadikan semua ni apa dia? Untuk uji kamu. Apa yang Allah nak uji? Kan Allah tahu dah kita tak payah ujilah. Takkan Tuhan tak tahu kita? Apa Allah uji lagi manusia? Cikgu tahu tak pelajar dia mana cerdik, mana tak cerdik? Cikgu tahu. Kenapa cikgu buat kertas periksa juga? Sepatutnya tak payah periksa lah. Awak cerdik naik kelas, awak bodoh tinggal. Tak. Manusia tak akan puas hati sebab dia rasa dia hebat. Ya. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan si fulan masuk syurga, si fulan masuk neraka? Boleh. Tapi manusia tak akan puas hati. Allah, pasal apa kau masuk neraka? Allah kata, aku tahu. Memang kamu ahli neraka dah. Hidup pun kamu akan syirik pula. Tak, manusia tak akan puas hati. Allah buat supaya manusia tengok. Liyabluwakum, untuk uji. Apa yang Allah nak uji sebenarnya ni? Allah nak uji apa? Covid, banjir. Ini kawan-kawan kita hilang kerja. Kena hilang kerja. Baru beli kereta, rumah sewa, kereta. Semua tak boleh bayar. Hilang pekerjaan tiba-tiba. Balik kampung. Ya. Allahu Rabbi. Liyabluwakum. Allah nak uji. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalan. Bukan siapa yang paling banyak amalan. Siapa yang paling hebat amalan. Siapa yang paling kerak pergi ke Mekah. Siapa yang bukan. Siapa yang paling baik amalan. Bermakna kualiti. Semayang insya' kita sama 4 rakaat nanti insya Allah. Sama-sama 4 rakaat. Tapi siapa yang paling baik di antara kita. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian. Jadi Allah Ta'ala uji ayyukum ahsanu amala. Siapakah dia kamu yang paling baik? Bukan hasan, ahsan. Ayyukum ahsan. Hasan mana baik? Ahsan lebih baik. Siapa yang lebih baik? Bermakna orang beriman dia baik semua. Tapi siapa yang lebih baik? Ada satu hadis Nabi SAW.
Nabi sebut al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat lebih dikasihi oleh Allah berbanding orang mukmin yang lemah. Walaupun padanya ada kebaikan. Dua-dua ada baik sebab dia beriman. Yang lemah ekonomi, yang lemah tenaga, yang lemah kehidupan sebagainya berbanding yang kuat. Nabi kata Allah lebih suka orang mukmin yang kuat. Di Afrika kita orang Islam ni minoriti, tapi kita menguasai ekonomi. Kita menguasai ekonomi. Tuan-tuan pergi ke Sri Lanka. Sri Lanka orang Islam tak ramai, tapi orang Islam menguasai beberapa jurusan ekonomi di Sri Lanka. Orang Islam pegang. Saya tak pernah pergi ke Afrika, tapi kawan-kawan yang pergi Afrika cerita, dia kata kalau kita pergi Afrika, masjid-masjid dia bersih. Saya pergi ke Maldives, masjid dia Masya Allah sangat bersih. Tandah dia nak cari pasir, satu biji pun tak ada, tuan-tuan. Dia berusnya. Tiang-tiang masjid tu diberus ni. Masya Allah. Sangat bersih. Orang kulit hitam. Kita dan kepala orang kulit hitam ni lain kan? Tak? Sangat bersih. Bermakna orang mukmin yang begini ni yang jadi kebanggaan. Nabi kata Allah suka orang mukmin. Bukan dia minta derma, dia bagi derma. Tahniahlah, terima kasih kita baru ni jengka. Walaupun ada juga yang terlibat dengan banjir. Kelantan tahun ni kurang sikit. Beribu sukarelawan Kelantan turun bantu. Saya tadi dalam perjalanan balik ni pun satu rombongan dengan 3-40 kereta datang tolong. Begitulah kita. Orang susah ni kadang Allah bukan nak uji dia, Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Akhir sekali Allah sebut, wa huwal azizul ghafur, dialah Maha Pengampun. Dia Maha baik, Maha berkuasa, dan dia Maha Pengampun. Bermakna dia Maha berkuasa untuk balas segala perbuatan orang yang baik, dia balas baik, dan orang yang buat salah dia balas jahat. Tetapi ada satu lagi, bukan Al-Aziz saja, Allah tak sebut Al-Ghafur. Orang beriman ada buat salah tak? Ada buat dosa tak? Ada. Sebab tu saya duk risau, bukan dosa peribadi ni, dosa kita share dengan orang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan baca, dan nak baca berita, bacalah. Tapi kalau orang tu terus share, tuan-tuan fikir dulu, boleh pahala ke berdosa kalau aku share ni? Kalau tak boleh dosa, tak usah share lah. Walaupun dia suruh, tolong share lah, tolong like lah. Bukan semua benda kita boleh share. Tak pasal-pasal kita share, kita mati, dosa kita bersambung, tak habis-habis lagi. Anda pernah cerita pada tuan-tuan kisah Habib Umar. Hidup lagi. Syekh Habib Umar. Seorang pemuda datang jumpa dia, menangis-nangis, minta ampun. Kerana dia memfitnah Syekh Umar dalam Facebook dia, dalam tulisan dia. Dan dia mari nak minta maaf. Tapi Syekh Umar tak maafkan dia. Syekh Umar kata, di rumah kamu ada tak penyapu? Penyapu bulu ayam. Dia kata ada. Beginilah, kau balik dulu. Pagi besok kamu datang semula. Kamu bawa penyapu bulu ayam tu. Cuma aku minta satu je. Kamu datang jalan kaki daripada rumah kamu. Jangan naik kenderaan, jalan kaki. Sepanjang jalan tu kamu buang, cabut bulu ayam. Cabut buang, cabut buang, cabut buang. Jadi pemuda tu pun balik. Pagi besok dia ambil bulu ayam rumah dia pun. Jalan kaki jumpa Syekh Habib. Sebab dia bersalah nak minta maaf. Selagi Syekh tu tak maafkan dia rasa tu. Saya berjalan dia buang bulu ayam tadi. Sampai dia dekat rumah Syekh ni. Tinggal rotan saja. Bulu ayam dah habis. Dia kata, Tuan, saya dah buat apa yang Tuan minta. Tolonglah maafkan saya. Dia kata gini. Kamu balik semula. Dan kamu kutip semula semua bulu ayam yang kamu cabut tadi. Kutip balik. Pagi besok kamu datang semula jumpa aku dengan bulu ayam yang kamu kutip tu. Pemuda ni kata, Allah Rabbi, dia tak maafkan lagi aku. Balik. Sambil jalan dia kutip. Tapi sampai rumah dia, dia hanya berjaya kutip dalam beberapa helai saja.
10-20 helai. Yang lain ditiup angin, tak ke mana pergi. Pagi besok dia datang bawa bulayam tu. Wah Syekh, ni bulayam yang tu minta. Dia kata takkan banyak ni saja. Kan penuh bulayam tu. Dia kata benar, tapi yang ini saja pun. Ini pun saya nampak segi kutip, jauh-jauh segi kutip. Ini saya dapat. Kata Habib Omar, aku akan maafkan kamu sepenuhnya. Aku tak rasa hati langsung. Aku boleh maafkan kamu sepenuhnya. Tetapi kemaafan aku hanya sekadar 20 helai bulu ayam yang kamu berjaya pungut. Tapi fitnah kamu telah tersebar macam bulu ayam tadi. Dan tak tahu ke mana pergi. Kamu pun tak tahu, aku pun tak tahu. Tak pergi ke mana fitnah kamu tadi pergi. Aku maaf kamu sungguh-sungguh. Tapi fitnah kamu tak terhenti dengan aku maafkan kamu. Dosa kamu tak terhenti dengan aku maafkan kamu. Lalu pemuda tanya, "Pah, macam mana Syekh? Macam mana nak buat?" Mohonlah pada Allah Ta'ala. Mohonlah pada Allah Ta'ala. Tulis semula, minta maaf, tarik balik dalam Facebook, minta kawan-kawan tarik balik semua. Itu yang kamu boleh buat. Tapi aku yakin, bila kamu share, 1000 orang sanggup kongsi. Tapi bila kamu minta maaf, 10 orang akan kongsi pun mungkin tak sanggup. Betul. Kita dapat berita, kita suka sebar. Berita orang betulkan semula. Kita nak sebar balik, kita tak sebar. Kita rasa malu, kita nak sebar apa, tarik balik. Ya, maknanya begitulah. Ya, ini media sosial. Ya, dulu kita sebut sedekah jariah. Bila kita mati, pahala kita berterusan. Sekarang kita bimbang dosa jariah. Kita mati dah, dosa kita duk sampai lagi ke kubur kita. Na'udzubillah. Ya Allah Rabbi. Ya, semoga Allah ampun dosa kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Sebab tu Allah sebut Al-Ghafur. Dia Maha Pengampun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kita melainkan apa yang kita mampu. Sekarang kita mampu dah untuk tidak share benda yang tidak faedah, mampu, jangan share. Ya. Kalau kita tak pasti, jangan share. Yakin boleh pahala, baru share. Boleh pahala. Hadis, sampai ke hadis, share lah. Nasihat-nasihat yang baik, share lah. Kuliah-kuliah kita dengar, bagus kuliah ni, share lah. Ya. Tapi cerita-cerita fitnah, cerita mengaruk-ngaruk, cerita maki hamun, ya, tidak sesuai. Bukan saja tak sesuai, tapi kita takut kita. Jadi kesimpulannya pada ayat yang kedua ini Allah sebut, dialah yang Maha berkuasa dan dialah Maha Pengampun. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dosa kita insya-Allah. Ya, manakala ayat lain tuan-tuan boleh balik tengok, boleh baca yang sambungan pada surah Al-Mulk jadi amalan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.